Nampak angle belakang. Cuba sikit. Mimpi yang mak. Ya ke? Nampak straight tak abang punya ni? Dah start dah. Okey lah. Macam ni okey kan? Ada 6 orang ni. Syahrul, apa khabar? Ya. Tapi ni dia punya connection dia tak ada connection. Abang punya ni untuk ni. Yang punya apa? Macam nak buat Bluetooth ni? Takut nanti tak bayar lah kot. Sorry first time habis jatuh. Sekejap 2-3 minit saya tengah set komputer kejap. Slow sikit komputer ni. Cik Syam boleh nak tanya sekejap lagi boleh ya? Sekejap, bagi 2-3 minit. Ni nak begini ya. Lagi 2 minit pukul 12 Tepat pukul 12 saya boleh start lah sekejap lagi. Macam mana kalau nak pergi ke ni ya? Assalamualaikum Mak. Apa khabar?
Okey, boleh mula ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada semua yang menyertai saya pada tengah hari ini. Selamat berpuasa. Dan pertamanya hari ini Hari Guru. So saya ucapkan selamat Hari Guru kepada anda semualah. Pada saya, kita semua guru ya. Kita semua guru. Saya hari ini pun ni berkongsi ilmu ni, insya-Allah menjadi guru juga. Sedikit ilmu yang saya ada, insya-Allah saya cuba kongsikan pada tengah hari ini. Okey. Saya mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan ni. Kali pertama saya buat live Facebook ya. Saya tak pernah buat sebelum ni, tapi saya lihat semakin ramai doktor. Saya cuba kongsikan pada tengah hari ini. Okey. Saya mohon maaf kalau ada sebarang okey. Sorry. Okey, apa tujuan saya buat slot hari ni, sesi ni ialah pertamanya saya ingin buat perkongsian. Kebanyakan pesakit yang datang ke hospital ya, apabila kita perlu buat pembedahan, di mana kita perlu buat pemotongan kaki, pada masa tu ialah kali pertama pesakit dan juga ahli keluarga mendengar perkara ni. Jadi menimbulkan masalah, menimbulkan konflik, menimbulkan satu yang sukar. Nak buat keputusan ni bukan senang. Kita nak buat keputusan nak potong kaki atau potong tangan atau potong apa saja, malah membuat apa saja pembedahan ialah satu yang besar. Keputusan yang besar, keputusan yang ialah pada doktor, pada pakar, benda tu benda yang dah jadi makanan harian. Pada dia bukan benda yang besar, sebab kita lihat setiap hari kita tengok benda tu. Tapi bagi pesakit, benda ni memang satu keputusan yang amat besar. Jadi seboleh-bolehnya sesi hari ni, bila kita buat perkongsian ni, harapan saya apabila anda ke hospital, na'udzubillah perkara ni berlaku kepada anda, ia bukanlah kali pertama anda mendengar perkara ni. So jadi anda lebih bersedia dari segi mental, anda lebih bersedia ya. Jadi bila kita tahu serba sedikit, dan saya bercakap ni pun dalam bahasa mudah, bukan bahasa perubatan, jadi anda lebih faham. Jadi bila doktor bercakap nanti, bila doktor nak bincang dengan anda, lebih mudah ya. Okey. Itu tujuan kita buat sesi hari ni. Okey, apa yang saya nak kongsikan ialah persoalan tajuk kita hari ni, kenapa doktor nak potong kaki? Ya, kenapa doktor perlu potong kaki? Perlu ke potong kaki ni? Apa, tak ada pilihan lain ke doktor? Tu soalan yang biasa ditanya. Tak boleh ke saya nak cuci je? Tak boleh ke saya nak bawa balik keluar? Saya nak cuba cara lain, cara alternatif. Boleh ke tak boleh? Boleh atau tak boleh ya. Okey. Prinsip yang pertama kita, apabila katakan anda datang ke hospital ya, ibu bapa anda datang ke hospital, masalah utama kita di Malaysia ni ialah kencing manis ya, kencing manis. Terlampau tinggi. Kencing manis di Malaysia ni dari segi statistik boleh dikatakan lebih daripada 1/3 rakyat Malaysia ada kencing manis. Apa yang lagi susah ialah kita punya komitmen untuk menjaga kencing manis kita tu. Masalah kita makan kita sedap ya. Kita susah nak kawal pemakanan kita ya. Kita susah nak kawal pemakanan kita. Dan kadang-kadang bila kita makan ubat pun, kita tak makan secara sebahagian kecil tidak ikut apa yang sepatutnya. Jadi ada masa kita lupa makan ubat, ada masa kita tak ikut dos yang disarankan. Jadi apa yang terjadi ialah apabila tahap kawalan gula dalam darah kita terlampau tinggi, ia menyebabkan tiga perkara ya. Dia menyebabkan tiga perkara. Satu, kalau ni doktor ataupun pelajar perubatan memang tahulah ya. Satu kita panggil neuropati ya. Neuropati ni ialah masalah kerosakan pada saraf kita. Ni houseman kena dengar juga ni ya. Masalah kerosakan pada saraf ya. Neuropati ni terbagi kepada tiga pula ya. Kita panggil satu sensory neuropati, iaitu dia menyebabkan kerosakan kepada saraf-saraf bagi deria rasa ya. Deria rasa maksudnya bila ni terjadi, pesakit apa jadi, mak ayah kita yang ada kencing manis yang dah lama, apa dia komplain? Dia komplain kalau dia berjalan atas kapet, dia tak rasa kaki dia, betul kan? Ataupun kalau dia berjalan atas, masalah kita kadang-kadang dia terpijak paku ya, terpijak klip, stapler, dia tak rasa pun, tahu-tahu kaki dah berdarah.
Kadang-kadang dah busuk, ya. Sebab apa? Kaki dia tak rasa. Ini masalah kencing manis, kita panggil sensory neuropathy. Okey, apa masalah lagi satu? Masalah lagi satu yang kita panggil motor neuropathy, ya. Motor neuropathy ni ialah apabila gula tidak terkawal, dia menyebabkan kerosakan kepada otot, ya, otot-otot kaki, otot-otot tangan, ya. Tapi biasanya otot kaki lah. So bila ini terjadi, kita punya bentuk jari kaki tu dia jadi macam kita panggil claw, ya, ataupun hemto. Jadi dia macam bengkok, ya. Ada terbonggol-bonggol di sini di kaki lah, So jadi bila kita berjalan, kadang berlaku geseran, ya. Geseran dia merosakkan, menyebabkan luka. Itu satu lagi, ya. So motor neuropathy, sensory neuropathy, lagi satu apa? Kita panggil autonomic neuropathy. Okey, autonomic neuropathy ni ialah ni banyak Houseman tertinggal, ya. Kalau saya tanya soalan masa round tu lupa, ya. Autonomic neuropathy ni ialah keadaan di mana kulit kaki menjadi kering, ya. Jadi kering. So kering, dia senang merekah, jadi senang luka juga, ya, senang luka. So kombinasi ketiga-tiga perkara ni menyebabkan pesakit kencing manis senang dapat jangkitan pada kaki masing-masing. Okey. Apa jadi bila berlaku jangkitan? Apa masalah di sini? Masalah lagi satu ialah pesakit kencing manis kita panggil ada immunopathy. Immunopathy ni masalah dia punya kekuatan untuk melawan jangkitan kuman ni kurang. Okey, jadi kalau berlaku jangkitan, kekuatan badan nak lawan kuman ni kurang, tak macam kita. Jadi jangkitan tu dia, kalau anda pernah lihat kan, kalau kaki kadang-kadang ramai pesakit datang, lepas 1-2 hari jangkitan tu dah merebak, daripada ibu jari pergi ke jari kedua, jari ketiga, kadang-kadang naik ke buku lali, kadang naik ke lutut sampai hitam busuk. Jadi perkara yang macam ni adalah disebabkan oleh kekuatan pesakit nak melawan jangkitan kuman tu berkurangan, ya. So sudah dua cakap pasal neuropathy, immunopathy, dan satu yang ketiga ialah apa dia? Kita panggil vasculopathy. Apa maksud vasculopathy? Vasculopathy ni maksudnya salur darah, vessel. So salur darah ke di dalam pesakit kencing manis ni, peredaran darah dia kurang bagus, ya. Apa masalah bila peredaran darah kurang bagus? Masalahnya ialah proses penyembuhan mengambil masa yang lama, dan ada juga kes-kes di mana penyembuhan tidak boleh berlaku. Itu masalah kita, ya. Itu masalah yang berlaku dalam pesakit kencing manis. Dan anda juga lihat tadi saya ada satu soalan di Facebook saya yang bertanya, kenapa kaki yang biasa menjadi hitam dulu, ya? Kenapa jari kaki yang hitam dulu? Kenapa tak berlaku pada tangan, ya? Atau telinga, atau di mana-mana sajalah. Tapi kenapa kaki? Okey. Jadi macam mana nak menjawab soalan ni? Macam mana jawab soalan ni? Yes. Masalah kita panggil end arteries, salur-salur darah daripada jantung, ya. Darah dipam daripada jantung pergi ke aorta, ya, pergi salur darah besar, dan kemudiannya ke salur-salur darah yang kecil sampai ke hujung-hujung jari, ya. Sampai ke hujung jari. Hujung jari kaki lebih jauh daripada hujung jari tangan, betul tak? So jarak dia lebih jauh. Jadi bekalan darah ke hujung jari kaki, ya, lebih tortuous, kita panggil lebih tortuous dan lebih kecil. Jadi dia senang hilang, senang tak sampai darah tu. Sebab tu dia senang mendapat gangrene, kita panggil, gangrene, di mana jari tu menjadi hitam, ya, mati. Boleh, ya, faham, ya? Okey, apa soalan ni? Pesakit tak sama risiko je, arwah mak saya fizikal tapi diabetes. Okey, efek mata. Okey, satu lagi yang anda perlu tahu, ya, pasal penyakit kencing manis ni, ia bukan masalah ortopedik saja. Ya, Dr. Afidah pun tengah tengok ni, ya. Penyakit kencing manis dia boleh bagi kesan kepada banyak organ, multi organ, kita panggil multi organ. Mata kita. So kalau penting sangat di sini, saya tak dapat nak tekankan lagi bahawa kalau anda ada kencing manis, jaga gula dalam darah anda. Tolong jaga gula dan darah anda, ikut sukatan ubat, ya, pergi ke temu janji. Sebab apa? Kalau anda tak jaga, dia boleh bagi kesan pada mata anda, ya. Doktor, kita ada pakar mata juga, ya. Mata anda boleh jadi rabun, mata boleh jadi buta. Kemudian dia boleh bagi kesan pada buah pinggang anda, ya. Buah pinggang anda juga boleh rosak, ya. Nephropathy kita panggil, ya. Nephropathy. Kalau anda lihat pada kulit, kadang-kadang ada
topuk-topuk warna hitam kan, kita panggil dermopati. Itu semua sebab kencing manis. Ya, dia boleh bagi kesan kepada anda punya jantung. Berbagai organ boleh terlibat. Hampir semua organ akan terlibat. Jadi saya minta sangat, ada penyakit kencing manis tidak bermaksud ia pengakhiran. Ya. Kalau anda kawal gula anda, insya-Allah risiko untuk dapat penyakit-penyakit lain pun sama macam orang lain juga. Ya, anda jangan, yang penting anda jangan putus asa, anda tolong ikut saranan doktor yang merawat anda, ya. Okey, saya cuba lihat soalan di sini, apa masalah lain lagi, ya. Okey, saya sebenarnya tak plan untuk terlampau lama, ya. Kalau boleh setengah jam pun sudah memadai. Sebab apa? Sebab lepas ni ada 12.30 ada sesi oleh Dr. Nurul Yakin pula, ya, berkenaan pneumonia. Ya, itu pun Facebook Live, anda boleh ikuti beliau. Okey. Sebab apa doktor potong kaki? Ya, sebab apa doktor potong kaki? Ada 3 sebab di sini yang kalau doktor dia tahu, cuma kadang-kadang penjelasan tu pada masa itu mungkin tidak difahami oleh anda. Maklum keadaan yang stressful, tekanan semua tu. Okey, satu kita panggil dead, mati, ya. 3D, 3D. 1D ialah dead, mati. Maksudnya gangrene, ya. Kaki ibu bapa anda atau datuk nenek anda mati, gangrene, hitam, ya. Sudah mati, menanah contohnya. Yang kedua dangerous, ya, infection, nanah. Atau berlaku jangkitan kuman yang teruk, menanah, ya, busuk, dia semakin merebak. Ni antara sebab ada masanya kita terpaksa buat pembedahan, pemotongan juga. Dan yang ketiga ialah dysfunctional. Kalau bahasa yang pneumonik dia panggil damn nuisance, iaitu menyusahkan. Ya, dysfunction, tidak ada function, tidak ada fungsi dah kaki tu. Contohnya apa lagi, ya? Kalau kita elaborate lagi 3 sebab ni. Contohnya kaki yang mati, ya, dead. Contohnya sekarang ni kalau kadang-kadang selain daripada kencing manis, berlaku juga kemalangan, ya, kemalangan motosikal. Banyak kes sekarang ni. PKPB ni dah habis, PKPB, ya. Dah habis, ya. Orang bawa motor ke hulu kilir, ya, banyak berlaku kemalangan jalan raya, ya. Hancur, ada kes di mana berlaku kaki itu kemalangan, pecah, hancur, ya, kaki hancur, tak boleh nak diselamatkan. Bukan semua kalau kaki putus atau patah, tak semua boleh diselamatkan. Kalau berlaku terlampau teruk, ya, kerosakan pada tisu, hancur salur darah, ada kes kita tak dapat nak selamatkan lagi. So ada kes-kes di sini kita terpaksa membuat pemotongan, ya. Sebab apa nak potong? Tak boleh ke doktor? Rujuklah hospital mana-mana pun, sambunglah balik. Tak boleh. Macam mana nak jawab tu? Tak boleh. So nak potong, nak sambung pun dia ada syarat-syarat dia. Tak semua perkara kita boleh sambung, ya. Okey, so kalau kaki dah hancur, kita terpaksa buat pemotongan. Sebab apa? Kita nak selamatkan, apa prinsip di sini kita nak selamatkan nyawa dulu. Life always comes first, Nyawa lebih penting daripada kaki. So kita kena selamatkan nyawa. Apa guna kita selamatkan kaki tapi hilang nyawa? Nyawa lagi penting, ya. Dari segi agama kita pun kita perlu jaga nyawa kita. Itu satu kewajipan, ya, betul kan? Okey. Apa lagi? Dangerous, ya. Contoh dangerous selain daripada infection jangkitan kuman tadi ialah kanser, ya. Kalau ada kanser, kalau ada kanser kaki, sometimes kita boleh buat radioterapi dulu, kemoterapi dulu. Tapi ada juga kes-kes di mana kita terpaksa buat pemotongan untuk menyelamatkan nyawa, ya, untuk elakkan daripada kanser ni merebak ke paru-paru, ya, atau ke bahagian lain dalam badan kita, ya. So kita terpaksa buat pemotongan. So ni antara sebab-sebab kita buat pembedahan ni. Okey, apa lagi soalan ni? Saya kena potong tapak kaki. Okey, kadang-kadang tak perlu sampai buat pemotongan pun, ya. Jika anda datang awal, insya-Allah kalau kita boleh, kita cuba buat, kita panggil wound debridement atau wound debridement, ya. Kita buat pemotongan, kita buang tisu yang mati dulu. Buang nanah dulu. Ada kes-kes jangan takut ke hospital, ya. Doktor tak suka-suka nak potong kaki. Doktor tak suka-suka potong kaki. Kalau boleh kita pun tak nak buat pembedahan potong-potong ni, ya. Tak ada orang suka pun. Kami pun tak suka. Tapi ada kes yang mana kita perlu utamakan nyawa dia. So kita terpaksa buang. Kadang-kadang di luar tengok sikit saja luka tu. Tapi bila kita buka tengok dia melarat, ya, sampai ke betis, ya. Nanah tu dah, ya, kita panggil apa, meleleh keluar, ya. So terpaksa kita buat pembedahan ni. Jadi saya minta kalau anda jangan takut, ya, datang ke hospital. Kita akan bincang dulu. Okey, apa lagi yang kita kena bagi tahu di sini ialah keputusan, ya. Kita akan bincang. Keputusan mesti datang daripada pesakit.
ya, keputusan mesti datang daripada pesakit. Kalau pesakit nak buat tapi anak tak mahu buat, macam mana? Atau kalau pesakit tak mahu buat tapi ada 10 orang anak semua nak buat, macam mana? Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia konsen ataupun kebenaran mesti datang daripada pesakit. Kalau anak 10 orang nak buat pun tapi pesakit tak mahu buat dan pesakit itu sedar, pesakit tak mahu tanda tangan, kita tak boleh nak buat. Doktor tak boleh nak paksa. Doktor tak boleh nak paksa pesakit. Faham ya? So kita akan bincang, kita akan minta konsensus. Maknanya pesakit kena bincang dengan mak ayah. Pesakit kalau ada mak ayah lagi lah. Pesakit kena bincang dengan anak-anak dia. Dapat keputusan bersama, baru kita boleh buat pembedahan tu. Kena ada kebenaran ya. Ada kes-kes kalau pesakit yang terlampau banyak masalah komorbid kita panggil ya, komorbiditis ya, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, selain daripada masalah kaki yang hitam membusuk jangkitan kuman ni, ada kes-kes kita perlu tanda tangan dua ya, selain daripada pesakit perlu ahli keluarga juga. Kita panggil high risk consent ya. Kita minta Dr. Bius tengok dulu, doktor perubatan tengok dulu, cek jantung dulu. Kita pastikan semua selamat dulu, baru kita buat pembedahan. Jadi tak semudah itu untuk buat pembedahan ya. Kita akan pastikan selamat ya, selamat masuk dan selamat keluar insya-Allah. Kalau kita dapat pastikan anda datang awal, kita dapat pastikan, insya-Allah kita akan buat ya, kita akan buat dengan selamat. Anda jangan risau ya. Anda jangan risau. Okey, apa lagi persoalan di sini? Boleh ke nak cuba secara tradisional? Okey. Boleh tak nak cuba tradisional ni? Saya secara amnya tak dapat nak halang ya. Katakan jika pesakit nak keluar, jika anda nak keluar daripada ward, anda nak cuba secara alternatif ya, tradisional, nak cuba berubat buat kampung ke apa, doktor boleh kata apa? Doktor boleh jelaskan kepada anda apa risiko-risiko yang terbabit, apa kemungkinan yang mungkin berlaku, tapi anda yang buat keputusan. So biasanya doktor akan minta anda tanda tangan keluar dengan risiko sendiri ya, at own risk discharge kita panggil ya, AOR discharge. So jadi anda kena minta doktor akan jelaskan kepada anda dan anda kena tanda tangan dulu, baru kita akan benarkan keluar. Kita tak boleh tahan anda. Kalau anda nak keluar, anda boleh keluar, tapi anda kena maklum bahawa jika anda keluar bermaksud perawatan lambat diberi, tidak mustahil jangkitan kuman itu akan melarat ya. Jangkitan kuman akan melarat. Anda mungkin banyak kes datang hitam jari saja. Mungkin doktor kata mungkin kita perlu buat pemotongan jari ya, kena buang jari. Jari contoh saya ada gambar kat sini ya. Contoh jari kita panggil ray amputation Maksud kita buang jari saja. So elok-elok boleh buang jari saja. Mungkin datang kali kedua dah tak nak selamat dah jari. Mungkin kita terpaksa pergi lebih atas ya, terpaksa potong bawah lutut atau below knee amputation kita panggil. So mana yang anda lebih suka? Kita kadang-kadang kita nak elak benda ni ya. So masalah bila orang datang ke hospital, anda kata apa? Anda kata datang hospital potong ya, datang hospital potong. Tak, doktor tak ada kerja lain, datang hospital positif potong. Bukan macam tu. Ni salah faham ya, salah faham. So apa kalau kita nak elakkan benda ni, kita perlu datang awal dan dengar ya, kita bincang sama-sama ya. Ni contoh kita buat ray amputation, ada gambar nampak tak? Ya. Ray amputation ni bermaksud yang ni ya. Okey. Ray amputation ni maksud kita potong satu jari saja ya, atau dua jari saja, bergantung pada jari yang hitam yang terlibat lah. Tapi kalau katakan hitam tu dah melarat ya, sampai ke buku lali ya, dah terlampau teruk, mungkin kita terpaksa buat pemotongan lebih tinggi ya. Contohnya macam ni ya. Ni kita panggil BKA ya, below knee amputation ya, below knee amputation. So dia lebih tinggi di bawah lutut di bawah para lutut. So bergantung juga kalau nak potong ni, kita tengok satu hitam dia di mana ya, tahap gangren dia di mana, dan juga kita kena tengok salur darah dia ya. Salur darah dia berapa bagus bekalan darah ke bahagian kaki. Katakan ada kes-kes di mana datang hitam jari sampai ke kaki, sampai ke buku lali contohnya, tapi pemotongan doktor kata kita tak boleh buat bawah lutut ni, terpaksa pergi ke atas lutut, above knee. Sebab apa? Sebab salur darah tersumbat. Kalau kita buat pemotongan di bawah paras lutut, dia takkan sembuh. Sebab darah dah tak ada.
untuk luka sembuh perlu ada bekalan darah. So kita terpaksa buat pemotongan di atas kaki. So ni kes ni belah susah kita nak meyakinkan pesakit. Kadang-kadang kita nak cerita tu perlukan masa untuk terima. Saya faham. Kadang-kadang susah nak terima benda ni. Kalau berlaku pada diri saya atau keluarga saya pun tak senang tak senang nak terima. Okey, ada soalan di sini pasal kesan sampingan selepas potong kaki. Okey, apa jadi lepas potong kaki? Ada kesan baiknya kita dah buang kuman tu lah, kita dah buang kuman tu. InsyaAllah kalau anda lihat pesakit datang dengan sepsis, kita panggil, kuman dah masuk dalam salur darah semua. Bila kita buat pemotongan kaki, anda lihat atau kita buang kuman tu, katakan tak potong kaki pun, kadang-kadang nanah, kita buang nanah tu, buang tisu mati tu, lepas 1-2 hari kita bagi antibiotik daripada datang, dia akan lebih segar. Anda lihat, oh dah segar, dah baik, mak ni alhamdulillah dah segar ni, dah boleh balik kot ni insyaAllah. Macam tu Okey, tapi ada tu kesan bagus dia. Apa kesan tak bagus dia? Kalau anda tak jaga gula anda, tak jaga gula anda, tak cuci luka di klinik nanti, dia bila dah balik, kadang-kadang luka tu boleh tak sembuh, boleh pecah. Tu satu. Yang keduanya, kadang-kadang ada kes kita panggil, ada berlaku phantom limb. Kita mana ada kaki tu kadang-kadang peringkat awal tu kadang-kadang dia masih rasa lagi. Sebab ada saraf Kaki kita ni ada saraf yang menggerakkan kaki kita ni. Selain pada urat tendon, kita ada salur darah dan juga urat saraf. So kadang-kadang kaki tu walaupun kita dah potong bawah lutut contohnya, dia masih ada rasa lagi kaki tu. Seolah-olahnya masih ada rasa lagi. Kadang-kadang dia ambil masa untuk hilang. Kita ada ubat lah untuk hilangkan rasa kaki tu Masalahnya kenapa? Bahaya kadang-kadang kaki dah tak ada, tapi dia rasa masih ada kaki. Jadi kadang-kadang bila balik rumah tidur kat katil tu, bila nak bangun tidur daripada pagi tu, nak bangun daripada katil tu, dia jatuh sebab dia rasa kaki dia masih ada lagi. So dia jatuh So jadi perkara macam ni ambil masa. InsyaAllah dia akan okey. Proses lepas pembedahan, dia ada rehabilitasi dia proses untuk kuatkan otot Matlamat kita apa? Kita kalau boleh kita nak pesakit tu berjalan kembali berjalan bukannya atas kursi roda. Boleh berjalan balik boleh pakai kaki palsu balik. Berapa lama nak pakai kaki palsu ni? Berapa lama nak pakai kaki palsu? Berapa lama boleh nak pakai kaki palsu lepas luka baik lepas luka tu baik, biasa luka baik dan 2 minggu atau sebulan macam tu, 2 minggu lah biasanya. Tapi nak matang dia punya, kita panggil tempat pemotongan tu, kadang-kadang ambil hingga 6 bulan nak jadi bentuk dia sesuai untuk pakai kaki palsu. Dan juga nak kuatkan balik otot kaki kena ada kekuatan otot kaki untuk guna kaki palsu Okey, apa lagi soalan? Insulin Insulin ni kalau masih hypo, anda kena jumpa doktor dan kena check kadang-kadang takut dos tu mungkin perlu di adjust terutama ni bulan puasa ni, kadang-kadang dos tu kena adjust balik Kalau anda hypo, maksudnya anda kena pergi balik jumpa doktor kena adjust. Okey, apa lagi soalannya? Rawatan alternatif menggunakan maggot